memerlukan buah pinggang tiruan, dan pada tahun 1952 peritoneal dialisis catheter, dan juga ini memerlukan pada tahun 1964 adalah merupakan pembedahan transplant kidney yang pertama berlaku di dunia. Okey, ini merupakan perkembangan. Ini baru dari segi hemodialisis, dari segi perawatan untuk pesakit buah pinggang. Yang mana kita lihat mereka yang mengalami masalah buah pinggang meningkat dari semasa ke semasa. Statistik daripada tahun 1980 sehingga tahun 2003 kita dapati peningkatan prevalence mereka yang memerlukan rawatan gantian buah pinggang meningkat dari tahun ke tahun. Dan peningkatan ini nampaknya tidak putus-putus. Dan masalah utama sekali yang menyumbang kepada berlakunya peningkatan pesakit kegagalan buah pinggang adalah penyakit diabetes mellitus. Dan penyakit diabetes mellitus adalah merupakan penyebab utama kegagalan buah pinggang di Malaysia. Dan mengikut statistik yang terkini, Malaysia adalah negara top, the first, yang mana penyebab end stage renal failure dia disebabkan oleh penyakit kencing manis. Malaysia yang pertama sekali. Ini belum kita lihat dari segi kaedah rawatan terkini penyakit jantung, kaedah rawatan kini penyakit gastrointestinal, penyakit endokrine. Terdapatnya begitu banyak kemajuan dari segi penghasilan ubat-ubatan. Kalau zaman saya dulu semasa undergrad, ubat kencing manis itu cuma ada 3 saja. Tetapi sekarang ini kita sudah ada berpuluh-puluh ubat kencing manis yang boleh digunakan dalam perawatan pesakit. Ini adalah merupakan perkembangan yang begitu ketara berlaku dalam negara kita Malaysia. Sebab itulah kita sebagai pelajar perubatan, kita kenalah selalu update knowledge kita. Sebab ilmu perubatan merupakan ilmu yang tidak statik, ilmu yang bergerak. Jadi kita kena update dari semasa ke semasa. Kita kena baca jurnal-jurnal, kita kena ikut perkembangan semasa berkaitan dengan kaedah perawatan yang terkini. Dari segi bilangan sekolah-sekolah perubatan, kalau dulu dalam 30 tahun yang lepas kita dapati hanya Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga USN menyediakan perkhidmatan untuk mahasiswa perubatan. Tetapi sekarang ini kita melihat bilangan universiti telah bertambah dari tahun ke tahun. Di Terengganu sudah ada pada tahun 2005 UCSI, University College Raya International, yang sekarang ini sudah 5 graduation. Dan pada tahun 2009 satu lagi fakulti perubatan telah tertubuh di negeri Terengganu, iaitu Universiti Sultan Zainal Abidin, tempat yang saya bekerja sekarang ini. Dan alhamdulillah first graduation telah kita berjaya hasilkan pada tahun yang lepas. Dan sekarang ini menunggu panggilan untuk posting di hospital. Jadi total bilangan universiti, sama ada universiti IPTA ataupun IPTS yang terdapat di negara kita Malaysia sekarang ini menjangkau 31 buah. Cuba kita bayangkan dengan bilangan IPTA ataupun IPTS dicampurkan dengan universiti di negara-negara luar, kita akan dapati bahawa akan terdapat begitu ramai sekali mereka yang akan graduate menjadi doktor, insya-Allah. Kan, ini adalah merupakan keadaan ataupun senario pada masa sekarang. Dan unjuran bagi pegawai perubatan yang akan diperolehi oleh negara pada tahun 2008 hingga tahun 2020 adalah merupakan suatu bilangan yang saya rasa sudah mencukupi untuk memenuhi ratio, iaitu 1 doktor kepada 600 penduduk Malaysia. Dan bilangan ini akan bertambah dari tahun ke tahun. Walaupun mungkin bilangan IPTA, IPTS atau universiti yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan untuk bekerja di negara kita Malaysia nanti akan statik, tetapi bilangan student dia akan bertambah, bilangan graduan dia akan bertambah daripada tahun ke tahun. Jadi mungkin isu yang akan difikirkan, yang mungkin ditimbulkan oleh adik-adik semua, adakah
lampakan doktor-doktor akan berlaku di negara kita Malaysia pada masa yang akan datang. Ini mungkin merupakan suatu isu yang bermain kepada adik-adik sekalian. Okey, masalah lain yang menyebabkan transformasi itu berlaku, masalah transformasi lifestyle, gaya hidup seseorang. Kita melihat sekarang ni perubahan berlaku dari segi gaya hidup. Kalau dulu kanak-kanak riang bermain, kalau dulu ingat zaman-zaman saya sekolah rendah dulu, zaman-zaman saya sekolah rendah dulu, hari pertama kita bercuti sekolah tu, tajuk pertama sekolah khabar, kan? Musim cuti sudah bermula. Maknanya pada masa itu cuti sekolah adalah merupakan suatu event yang ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat di negara kita Malaysia. Dengan gambar budak-budak semua riang gembira keluar daripada pagar sekolah, menyambut cuti, kan? Ini adalah merupakan keadaan pada masa tersebut. Kanak-kanak riang bermain di luar walaupun dengan keadaan tidak berkaki ayam, walaupun dengan keadaan dia berkaki ayam, kan? Kita tahu, kita sebagai doktor kita tahu berkaki ayam berisiko untuk mendapat penyakit jangkitan cacing, kan? Ini dulu dia yang bermain di luar, kan? Tapi sekarang kanak-kanak sekarang riang bermain, tapi dalam keadaan duduk, kan? Ini merupakan perubahan tingkah laku sekarang ni. Kalau dulu riang bermain di luar, tapi sekarang riang bermain di dalam ini, tidak bergerak, kan? Dan bukan setakat kanak-kanak, orang dewasa sama juga, sama juga riang bermain dengan segala jenis gadget-gadget, kan? Kalau dulu banyak pergerakan melibatkan seluruh anggota badan, melibatkan otak, tangan, kaki dan sebagainya. Tapi sekarang ni cuma pergerakan tangan dan juga pergerakan otak saja yang bergerak, kan? Okey, kalau dulu mungkin orang makan untuk hidup, tapi sekarang ni orang hidup untuk makan, kan? Betapa mewahnya makanan-makanan yang terdapat di dalam negara kita Malaysia. Dan kita melihat benda ni adalah merupakan suatu masalah yang sangat-sangat serius. Dan sebab itulah kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak yang berwajib di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati bahawa berlaku peningkatan yang sangat ketara tentang faktor-faktor risiko penyakit non-communicable disease. Antaranya prevalence of physically inactive, mereka yang tidak aktif sudah meningkat. Mereka yang lebihan berat badan, obesity juga meningkat. Mereka yang merokok, mereka yang mempunyai penyakit kencing manis dan juga jantung juga meningkat. Jadi kesan daripada peningkatan faktor-faktor risiko penyakit NCD ini menyebabkan berlakunya peningkatan kepada masalah serangan jantung, stroke dan sebagainya. Dan pattern penyakit di dalam negara kita Malaysia juga telah berubah. Kalau dulu pada tahun 30-an, pada tahun 80-an, pattern penyakit yang terdapat dalam negara kita Malaysia lebih kepada penyakit berjangkit, seperti penyakit pernafasan, penyakit diarrhea, penyakit cacing, malaria dan sebagainya. Ini adalah merupakan pattern penyakit yang terdapat di kurang 30 tahun, 40 tahun yang lalu, kan? Tetapi sekarang dengan perubahan gaya hidup menyebabkan pattern penyakit kita di negara kita Malaysia sekarang ini berubah. Ischemic heart disease, diabetes mellitus, stroke dan sebagainya. Ini adalah merupakan perubahan kepada pattern penyakit di dalam negara kita Malaysia. Dan bila seseorang itu mendapat penyakit, maka dia ingin berubah. Dan kita lihat di negara kita Malaysia terdapat perkhidmatan hospital kerajaan, premis kerajaan, klinik. Terdapat juga premis private, klinik private sama ada hospital dan juga private. Dan kita dapati bahawa kos untuk menguruskan perkhidmatan tersebut amat berbeza, amat ketara perbezaannya. Kita melihat private berlaku peningkatan kos yang sangat ketara berbanding dengan public hospital. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke outpatient clinic,
outpatient klinik untuk public hospital, kita cuma perlu membayar RM1 saja sebagai yuran. Tetapi kalau kita pergi ke private hospital, paling kurang RM30. Paling kurang RM30. Jadi berlaku perbezaan yang sangat ketara dalam kos rawatan perubatan di antara private dan juga premis kerajaan. Sebab itulah ramai di kalangan masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia sekarang ini, dia berubah daripada kaedah rawatan yang menggunakan ubat-ubatan, dia ubah dia punya style perubatan kepada perubatan yang menggunakan alternatif. Ini adalah merupakan Profesor Dr. Jafri Maling, iaitu pakar bedah otak di Hospital Universiti Sains Malaysia, yang memberikan suatu komen tentang lampakan barang-barang ataupun ubat-ubatan alternatif di dalam negara kita Malaysia. Antara kenyataan dikatakan sekarang ini wujud berbagai-bagai ubat-ubat ajaib dan ubat-ubat super, yang mana satu ubat untuk semua jenis penyakit. Dan ini adalah merupakan suatu testimoni yang telah diberikan, dipaparkan dalam dada-dada akhbar, dada-dada majalah, kan? Satu bahan saja sebagai contoh, manfaat yang boleh diperolehi daripada bahan tersebut menyokong kesihatan sendi, menghalang penyakit kanser, menggalakkan rangsangan penuaan yang sihat.